Dalam Quran Allah Ta'ala ada perintahkan dalam surah Nisa ayat 36. Allah perintahkan untuk kita buat baik kepada 8 jenis manusia. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan syirikkan dia dengan apa pun. Kemudian apa? Wabil walidaini ihsana. Nombor 1, kau kena buat baik pada mak bapak engkau. Mak bapak duduk ranking nombor 2 lepas taat kepada Allah dan Rasul. Daripada segi prioriti, mak bapak sangat mustahak. Sebab itu tuan-tuan nak buat baik kepada mak bapak dulu. Tak biar sibuk sangat nak menolong orang sampai ke luar negara apa semua, mak bapak tu tolong dulu. Dia sibuk buat rumah orang kat sana sini, rumah mak dia di kampung sengit lah. Tak betul. Macam mana awak tak bantu mak dulu? Mak tu dulu surga kita. Jangan mak mati poteh gegeh nak menolong. Masa mak tidur awak tak ambil tahu. Dia dah mati mula menyesal. Buat kubur paling mahal sekali, batu nisan, marble, empuk pada Langkawi. Saya ada MP3 mengaji 24 jam pakai solar. Apa faedah? Orang nak berbakti masa orang tu hidup. Kalau dah mati buat apa? Jadi nombor 1 Allah Ta'ala sebut wabil walidaini ihsana. Selepas kau sembah Allah, nombor 2 kau jaga mak bapak. Wabizil kurba, jaga saudara mara. Kau jangan sibuk tolong orang miskin lain, saudara mara kau miskin kau tak ambil tahu. Mungkin kita tuan-tuan akan heran, kalau kita semua tolong saudara, siapa nak tolong orang susah? Tuan-tuan, kalau semua orang tolong saudara dia, tak ada orang susah. Semua orang susah yang ada sebab saudara mara tak ambil tahu. Tuan-tuan tak percaya, cari orang susah yang di depan bank minta sedekah, cuba interview dia. Awak asal daripada mana? Kampung mana? Takkan dia tak ada kampung? Apa kampung dia tak ada ketua kampung ke? Kampung dia tak ada sepupu ke? Tak tahu kau dia keturunan buluh betung, beranak begitu-begitu, tak ada waris. Mustahil. Manusia mesti ada saudara. Siapa saudara engkau? Kenapa saudara engkau tak tolong? Kita boleh tolong. Kita nak tahu kenapa engkau tak dibantu oleh keluarga sendiri. Adik-beradik engkau mana? Maka biasanya dia jadi begitu, ada problem. Lari pada keluarga, macam-macam lah dia akan ada masalah. Baik itu Tuhan letak nombor 2, wabizil kurba, jaga saudara mara engkau. Jangan sibuk orang lain. Ramai orang dengan kawan-kawan dia jaga. WhatsApp group kawan-kawan tak pernah left. Tapi WhatsApp group family, keluarga, waris, cucu, sepupu, sepapat, seminggu 3 kali left group. Ni apa benda? Bergaduh je dengan adik-beradik. Kalau kawan jaga sangat, tiap-tiap pagi ucap selamat subuh, salam tahajud. Adik-beradik cakap pun tak betul. Nombor 2 disebut wabizil kurba. Yang ketiga wal yatama, jaga anak yatim, buat baik pada anak yatim. Yang keempat wal masakin, kau mesti jaga orang miskin. Dia orang miskin ni ada pelbagai sebab. Ada orang jadi miskin sebab dia ditimpa bencana, atau dia jadi miskin kerana tak mampu secara tiba-tiba lah. Dia jadi ilat kecederaan, kemalangan tempat kerja, dia tak mampu nak kerja, atau sakit yang menyebabkan tak boleh bekerja. Orang miskin sebab tua, tidak mampu, ditimpa bencana, wajib ditolong. Wajib. Yang kedua, ada orang jadi miskin sebab boros. Ada. Dia melabur, sistem melabur peram mana pun, yang mana dia ikutlah piramid punya style ini, kena tipu habis 30,000. Dulu duit ada, sekarang duit dah tak ada. Dia jadi miskin kerana salah percaturan ataupun kerana boros. Ada jadi miskin sebab kalah judi. Ada berjudi ke genting balik miskin. Ada. Orang begini wajib juga kita buat baik, tetapi wajib dinasihati, jangan dibiarkan. Sebab itulah kita orang-orang beriman, orang yang cinta Nabi ni, kalau kita tak sayangi orang miskin, pengakuan cinta Nabi kita tak ada makna. Kata Syekh Hatim Al-Asam, ketika orang tanya kepada dia apa tanda orang cinta Nabi, kata dia, manidda'a arba'atan bila arba'atin fa da'wahu kazibatun. Siapa yang mendakwa 4 perkara tapi 4 perkara ni tak ada bukti, maka 4 pengakuannya itu tak ada erti.
Pertama, man idda'a hubballah wa lam yantahi an maharamillahi ta'ala fa da'wahu kazbun. Siapa yang mengatakan dia cinta Allah tapi masih belum bersedia meninggalkan larangan Allah, maka pengakuannya itu bohong saja. Wa man idda'a hubban nabi wa karihal fuqara wal masakin fa da'wahu kazbun. Siapa yang mengaku-ngaku cinta Nabi tapi tidak suka dekat dengan orang fakir dan miskin, maka pengakuannya itu bohong. Mustahak mendekati orang miskin. Kalau orang tu, saya cinta Nabi Ustaz, saya dah beli serban macam-macam, capal ada, lambang unta ada, macam-macam ada saya beli. Itu bukan simbol cinta. Yes, kita menunjukkan kita terlibat di dalam majlis-majlis cinta Nabi. Tapi cinta Nabi yang hakiki adalah engkau mendekati orang miskin. Sebab Nabi dia sangat mendekati orang miskin. Yang ketiga, wa man idda'a hubal jannah wala yatasaddaq fa da'wahu kazbun. Siapa mengaku nak masuk surga tapi kedekut, tak pernah sedekah, maka pengakuannya itu tipu saja. Macam mana dia nak masuk surga, sedekah pun tak pernah. Tuan-tuan nak tengok wayang pun bayar. Takkan surga free? Mana boleh, bayarlah sikit. Bayarlah. Bukan bayar kepada penganjur apa tak. Kita seolah-olah macam orang hulu balang, dia beli surga dengan darah dia, mati syahid. Macam kita orang yang orang awam ni, kita beli surga dengan sedekah kita. Sedekah 20 sen sehari, itu tahap kedekut paling bawah sekali lah. Ada orang sedekah dengan senyum, dia pandang tabung senyum. Senyum je, sedekah juga ni, untuk kedekut tahap puaka namanya. Kita sedekah sebab kita niat nak masuk surga. Yang keempat, kata Syekh Hatim Al-Asam, wa man idda'a khaufun nar wa lam yantahi 'anil dhunubi fa da'wahum kazbun. Siapa mengaku takut nak masuk neraka tapi masih lagi kekal melakukan perbuatan dosa, maka itu juga bohong, kata Syekh. Sebab itu Nabi sangat memberi penekanan supaya kita jaga orang miskin. Pernah Nabi berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata Abu Dzar, "Ausani khalili sab'un." Kekasihku Nabi Muhammad pernah berwasiat pada aku 7 perkara. Pertama, bihubbil masakin wa an adwa minhum. Nombor 1 yang dipesan, cintailah orang miskin dan kau kena dekat dengan mereka. Ini nombor 1 Nabi pesan pada dia. Yang kedua, wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi. Hidup kena selalu pandang orang yang lebih susah daripada kita. Jangan pandang orang yang lebih senang daripada kita. Macam tuan-tuan menengok TikTok, selalu tengok video orang kaya-kaya. Letih, kena tengok video orang miskin, baru tahu syukur nikmat. Orang kaya memang semua benda dia nak tunjuk. Baju lawa, kereta lawa, syagabong, deng-deng-deng, deng-deng-deng, syagabong, deng-deng-deng, deng-deng-deng. Dia memang dia suka tunjuk kekayaan dia. Kita pun terliur bila lah aku nak kaya macam dia. Cuba tengok orang miskin, anak yatim yang mak dah meninggal pun, oh kita akan rasa syukur. Yang ketiga, wa an asila rahimi wa in jafani. 3, kata Abu Dzar, Nabi pesan pada aku, sambunglah silaturahim dengan orang yang benci pada aku. Tuan-tuan, sambung silaturahim dengan orang yang memang sayang, suka kita, itu biasa. Macam dalam WhatsApp group, kita ada grup alumni sekolah, memang semua tu kawan kita. Seminggu sekali buat perjumpaan, kayuh basikal misalnya. Wah, kita pun, wah, tengok aku jaga silaturahim, masuk surga aku ni. Memang lah. Tapi engkau jaga silaturahim dengan orang yang memang kawan kau. Nabi kata silaturahim yang terbaik, kau sambung silaturahim dengan orang yang tak suka engkau. Orang yang menyampah kat kita, beri salam tak jawab, Assalamualaikum, dia buat pekak, ulu tangan dia buat bodoh. Orang ni kita usaha buat baik, orang ni first class punya silaturahim. Baik dengan orang yang memang baik dengan kita tu biasa, tapi baik dengan orang yang menyampah kat kita, itu luar biasa. Yang keempat, wa an uktsira min la haula wala quwwata illa billah. Nabi pesan pada aku, banyakkan membaca hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kelima, Nabi pesan, wa an atakallam bi murbi haqq. Nabi pesan, berkatalah yang benar walaupun benda tu pahit untuk kita terima. Yang keenam, wala ta'khuzni fillahi lawmatal laim.
Jangan pedulikan kecaman orang kalau engkau berada pada jalan yang benar. Dan yang ketujuh, wa an la as'alan nas syai'a. Jangan termakan budi dengan orang. Sekali kau termakan budi, tergadai bodi, habislah. Dia ungkit segala pertolongan kita. Kadang surau masjid pun sama. Ini contoh saja ya. Ada setengah masjid surau adalah dapat banner baru. Yang mengusahakan tu adalah orang tertentu, individu, datuk tertentu, tan sri tertentu. Bila masjid dah siap, surau dah siap, dia punya ungkit tuan-tuan sampai cucu. Ini kalau bukan atuk aku buat, korang tak merasa ada surau tau. Ni malas makan budi ni, kita jadi tergadai habis maruah. Jadi payah nak dapat kalau terlalu termakan budi. Kita doa kepada Allah, moga kita tak termakan budi yang melampau sangatlah. Terhutang budi tu biasa orang buat baik pada kita. Tapi kalau dah termakan budi, habis. Lepas tu Nabi pesan pada Abu Zar, la as'alanna syai'a. Kau jangan meminta-minta kepada orang sampai kau terpaksa macam mengemis nak makan budi dia. Jangan, kata Nabi. Sebab itu Nabi, saya tak ulas semula, Nabi sangat mengambil perhatian, cintailah orang miskin, hubbul masakin wa an adnuwa minhum, dan dekatilah mereka. Sambung balik, apakah yang Allah Ta'ala pesan lagi pada kita? Wajarizil qurba, buatlah baik kepada jiran-jiran yang ada hubungan saudara. Tuan-tuan duduk di perumahan sini, ada jiran kita yang dia saudara kita. Yang keenam, wajaril junub, ada buat baik kepada jiran yang bukan saudara. Golongan yang ketujuh, wasahibi bil jambi, buat baik dengan orang yang sahib bil jambi. Ini ada tafsiran berbeza para ulama. Kata Ibn Abbas, sahibu bil jambi ni orang yang lemah yang sedang belajar berguru dengan kita. Budak-budak baru nak belajar, jangan keras sangat. Bukan budak-budak je lah. Kalau orang pencen pun baru nak belajar Quran, penat mengajar tuan-tuan. Nak empuk kan dah tua. Kalau budak-budak tu tonyohkan kepala ke. Semalam ajar, hari ni kita ingat lagi, marah ke kadang-kadang. Ini confirm kita tak azan terus je Jabat Agama Pulau Saman tu jawab kan azan lah. Minta izin teruskan ceramah. Biasa kita break sekejap pula tu. Cuak pula rasa, takut kena marah orang. Ustaz ni tak berhenti pula azan. Nah, kita teruskan je lah. Ibn Abbas mengatakan sahib bil jambi ini adalah orang yang lemah yang sedang belajar dengan kita. Kadang kita kalau mengajar orang, tuan-tuan, kita sakit, kita jadi nak marah ada. Terutama orang kita dah ajar 2-3 kali, salah lagi, marah kita. Saya ada kawan seorang dia mengajar Quran. Dia mengajar Quran untuk orang dewasa. Dia kata pening Syekh mengajar orang dewasa ni. Dia kata anak murid dia semua orang pencen. Tapi orang pencen bukan orang biasa-biasa, orang jenis pegawai tinggi kerajaan. Dia jenis pencen jusasi grade 54. Dia punya angin satu badan. Dia rasa dia panggil post power syndrome kan, dia masih lagi rasa ada kuasa. Jadi dia punya angin tu lain lah, dia kata. Dia ajar satu orang datuk tu. Datuk tu pangkat besar lah, Negeri Pahang dulu. Ajar. Baguslah dia nak belajar Quran. Orang lain pencen main gop, tak baca Quran. Dia nak belajar walaupun start daripada mula. Baca. Yalah, tapi lah dah umur 60 orang lain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul Ustaz? Saya baca Ustaz? Betul Datuk. Dia buat macam suara agung lah. Almari. Kawan saya kata, minta maaf Datuk, ni bukan almari, ni saya dah ajar 3 kali dah ni. Lah bukan almari, apa benda? Alif lam mim ra. Oh, bukan almari? Bukan. Dia kata ini dia ayat ni keliru. Sepatutnya dia kena asingkan alif lam mim ra, baru orang boleh baca elok. Bila dia sambung, orang dia ingat ni suara agung punya notis ke, boleh minit, boleh ubah-ubah ayat Quran ni. Dia boleh petikai, bukanlah petikai, banyak cakap tu lah. Kata aku rasa nak ambil rehat, nak ketuk kepala kung gini. Banyak ingat petikai, orang baca tegur tu betul kan je lah. Baca balik, lusa salah lagi. Buat geram betul. Kalau ajar budak-budak lain.
Tapi tu bila kita tengok, oh Allah Ta'ala pesan wasahibi bil jambi, buat baik, jangan garang-garang sangat, sabar. Sabar itu subur, enggak sabar masuk kubur. Namanya sabar. Sabar. Ajar sajalah, esok dia dapat beramal, kita jadi dapat pahala mudah-mudahan. Kata Imam Qatadah, yang dimaksudkan sebagai sahibi bil jambi, orang yang teman dalam perjalanan. Contoh, tuan-tuan pergi ke Mekah buat haji, kita naik KT3 maktab 80 contoh. Semua orang dalam KT3 tu kita asal tak kenal, tapi sebab kita dah travel 10 jam sampai ke Madinah, kita dah berkawan, naik bas pergi ke Mekah, dah jadi kawan, duduk 40 hari lebih. Walaupun kita kenal dia baru sebulan lebih, tapi mereka juga masuk dalam kategori sahibi bil jambi, yang kita dituntut oleh Allah untuk buat baik pada mereka. Kawan-kawan alumni haji kita itu kena buat baik. Dan yang ke-8, wabnis sabil, anak rantau, anak dagang. Macam kita duduk Selangor, ramai rakan-rakan kita daripada negeri lain cari rezeki di bumi Selangor. Jadi dia duduk di sini, orang Terengganu, orang Pahang, orang Perak, orang Kedah, orang Johor. Ahlan wa sahlan wa marhaba, kita Selangor negeri besar, silakan duduk, tak ada masalah, dan kita buat baik pada mereka. Daripada 8 golongan ini, kalau tuan-tuan perasan, 2 daripadanya adalah jiran. Begitu mustahaknya jiran. Itu sebab kita sebut jiran ini adalah wasiat terpenting dalam Islam, tapi jarang kita cakna ataupun ambil perhatian.